Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam reformasi kepada semua teman-teman yang sempat bersama dengan saya pada waktu ini, pada jam ini. Alamak, ada panggilan masuk pula. Tak apa, biarlah, nanti saya call balik. Siapa ni? Sarip Dol. Waalaikumsalam, Sarip Dol. Kita nak sembang sikit ya. Saya nak mengulas sikit, tak lama sebab saya ambil masa tak lama lah untuk malam ini, kerana saya ada urusan sekejap lagi. Jadi sementara waktu tu saya nak ulas sikit ada beberapa perkara. Yang pertama, sebagaimana yang kita ketahui, iaitu tentang berita yang agak menyedihkan, yang agak berduka citakan kita, di mana sahabat kita, ya, seorang pejuang dalam keadilan jugalah, ya, iaitu Ustaz Wan G, yang sekarang ini heboh juga diperkatakan, dibicarakan oleh teman-teman, di mana beliau telah pun dijatuhkan hukuman penjara 9 bulan. Saya kes ni saya ingat lama kot, tahun 2012, tak salah saya, lama ya, 11 tahun dengan ceritanya. Kes berkaitan dengan penghinaan kepada institusi raja. Saya masih ingat lagi waktu itu, tak salah saya, dalam satu tulisan di dalam Facebook lah, ya, tentang singgungan, menyinggung sedikit tentang institusi raja. Walaupun saya tahu memang tidak ada niat dia bukan untuk nak menghina raja seterusnya, tapi dia ada isu, ya, ada isu yang dia mengulas tentang satu isu yang pada saya isu itu satu isu yang memang bagus untuk dia ulas sebenarnya, ya, untuk dia perjuangkan isu itu, pada saya betul. Tetapi kesilapan dia ataupun mungkin keterlanjuran dia kerana mungkin emosi, ya, yang sikit sebanyak mempengaruhi dalam tulisannya itu, ada sedikit singgungan dia kepada istana. Jadi di situ yang dia didakwa, dan saya difahamkan dia kena 9 bulan, ya, mulai hari ini 25 betul, hari ini 25 bulan, saya pun tak pasti hari ini, boleh hari ini 25, ya, 9 bulan kerana menyentuh institusi raja, apatah lagi di saat sekarang ini isu 3R adalah satu isu yang sensitif untuk dibicarakan. Walaupun sewaktu beliau membuat penulisan itu belum lagi ada isu 3R ni, ya, walaupun undang-undang dulu lagi memang ada, ya, di mana tidak boleh kita menyentuh ataupun membuat satu tulisan atau ucapan yang menjurus ke arah merendahkan institusi raja, ya, itu harus kita akui. Dan orang tanya pendapat saya bagaimana dengan keputusan mahkamah. Bagi saya, kalau tanya saya tentang apa yang dia lakukan itu, bagi saya itu merupakan satu matlamat dia betul, tetapi cara pelaksanaan dia ada sikit kesilapan di situ, di mana menyinggung institusi raja. Jadi bab kata orang matlamat tidak menghalalkan cara, tetapi bagi saya tidaklah memalukan, ya, walaupun dia ahli PKR, kata orang boleh menjelaskan nama PKR, bagi saya tidak memalukan dalam kes seperti Ustaz Wan G, kerana dia bukannya masuk penjara kerana sakau duit rakyat, dia masuk penjara bukan kerana mencabul orang, dia masuk penjara bukan kerana kes kontrak, ya, jana wibawa ke, dia masuk penjara bukan kerana kontrak 80 juta percetakan buku agama Jekov, ya, dia masuk penjara bukan kerana sakau duit minyak, sakau minyak masak, ya, dia masuk penjara bukan kerana dia mengkapikan orang. Jadi isu rakyat, wang rakyat, apa semua tidak melibatkan Ustaz Wan G, ya, dia tidak pernah menyusahkan rakyat dalam isu ini, ya. Apa yang dihadapi sekarang, apa yang ditanggung sekarang ini, ya, sikit pun tidak melibatkan rakyat, ya. Tidak ada hak rakyat yang diambil di dalam dia membuat tindakan sehingga dia dipenjarakan. Itu bagi saya satu perkara yang mungkin satu pengajaran bagi dia dan juga pengajaran bagi kita, ya, pengajaran bagi kita. Mungkin kadang-kadang kita ada emosi sedikit dalam tulisan dan terbabas dalam ucapan, dalam penulisan dan sebagainya, ya. Jadi orang kata, kenapa PKR
ya, tidak membela beliau, ya. Jadi PKAD kita tahu adalah parti yang akan membela kalau orang yang dizalimi, ya, dianiayai, orang yang berjuang untuk rakyat tetapi dia dianiaya, itu adalah tugas bagi parti keadilan untuk membelanya. Itu kita kena faham di situ. Tetapi bagi anggota keadilan yang melakukan satu kesalahan, sama ada besar atau kecil, ya, kesalahan peribadi, sama ada besar atau kecil, keadilan sudah pastinya tidak akan dapat, ya, berbuat apa-apa selain daripada kita membantu sekadar yang kita boleh bantu. Ya, contohnya sekarang ramai teman-teman kita yang membantu keluarga beliau. Ya, ada tabung daripada rakan, ya, rakan saya, rakan kita semualah, ya, Iswadi Murni ada viralkan tentang akaun untuk membantu keluarga beliau. Kita faham isteri beliau tidak bekerja, dan difahamkan isteri beliau pun ada sedikit sakit lah, penyakit apa saya pun tak pasti, dan dia ada lagi tanggungan anak dia kan yang masih ditanggung. Jadi kalaulah Ustaz Wanji itu melakukan satu kesilapan dia dan dia diberikan hukuman, maka tidak seharusnya keluarga dia itu turut menerima hukuman. Jadi kita bertanggungjawab, ya, terutamanya kepada ahli keadilan sendiri. Ya, saya seru supaya kita semampu kita, supaya kita bantulah keluarga dia. Ya, kita mampulah keluarga dia. Ya, sebab bagi kita keadilan itu harus diberikan pada tempat dia. Ya, kalau Ustaz Haji telah menerima keadilan, ya, di mana dia dihukum, ya, dia menerima keadilan di mana dia dihukum, ya, takkanlah kita nak biarkan keluarga yang tinggalkan itu, ya, tidak diberikan keadilan. Jadi keadilan untuk keluarga dia adalah kita sendiri, untuk bantu dia sedaya upaya kita. Ya, saya mengucapkan tahniah lah kepada rakan saya tadi, petang tadi, ya, di room Yani, ya, TikTok, dia buat live dan dia bagi tahu teman-teman, ya, viewers yang ada petang tadi, segala gift yang diberikan kepada beliau petang tadi akan disumbangkan kesemuanya kepada akaun, ya, akaun yang diberi untuk keluarga Ustaz Wanji ni, ya. Dan saya difahamkan Yani telah pun transfer, dan alhamdulillah, ya, diberi bantuan rakan-rakan yang menyumbang petang tadi sewaktu beliau live. Adalah sedikit kutipan, ya, yang kita dapat berikan sedikit sebanyak boleh sedikit meringankan bebanan yang ditanggung oleh keluarga Ustaz Wanji. Di samping usaha-usaha yang dibuat oleh rakan-rakan yang lain seperti Iswadi Murni dan beberapa NGO lain lah yang akan turut membantu. Ini satu cara kita untuk menegakkan keadilan, ya. Jadi bagi puak-puak belah sana, dia kata kita nak bela orang yang berhina raja. Tak, kita tak bela dia. Ya, kita tak bela orang melakukan kesalahan, tetapi kita jangan menghukum orang lain, ya, keluarga dia, ya, yang tidak langsung terlibat. Ya, Ustaz Wanji telah diberi keadilan, ya, di mana dia diberi dihukum, dan kita tidak, sebagai kerajaan, walaupun Ustaz Wanji ni adalah orang yang rapat dengan parti, bahkan rapat dengan keluarga Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Ya, kalaulah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dikatakan seorang Perdana Menteri yang mencampuri urusan mahkamah, inilah waktunya Datuk Seri Anwar Ibrahim nak campur, kan? Jadi bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tidak boleh campur urusan yang sedemikian rupa. Ya, kalau dia mengeluarkan satu dasar atau arahan kepada seluruh rakyat bahawa institusi ini harus dipelihara, maka dia tidak dikecualikan kepada ahli keadilan itu sendiri. Bahkan mungkin keluarga dia sendiri, saudara mara dia sendiri, ya, rakan-rakan dan ahli parti, ya, harus menghormati itu. Kalau kita melakukan kesilapan dan terlanjur, mungkin kalau kita diterima hukuman, kita kena hadapi hukuman itu. Ini cara pentadbiran di bawah Malaysia Madani. Ya? Jadi ramai orang kata Anwar campur tangan, pendakwaan terpilih, dan ini bukti dia. Ini bukti dia, ya, bahawa Anwar tak mau campur dalam urusan ini, dan dia pun telah diberikan keadilan, ya, ruang untuk dia membela diri, ya, dan sebagainya, dan dia berikan keadilan di mana dia dihukum, ya, dengan kesilapan dia, apa yang dia kesalahan yang dia lakukan. Tetapi bagi kita, ya, sebagai ahli parti yang kita tahu Ustaz Wanji ini orang dia bagaimana, ya, kita tahu apa sebenarnya dalam hati dia, ya. Kalau dibanding dengan kesilapan yang sedikit itu, banyak lagi, ya, jauh daripada faedah yang diberikan kepada kita, terutamanya kepada parti. Ilmu-ilmu dia,
Ya, saya ikuti banyak live dia dalam kuliah-kuliah dia. Ya, kadang dari pagi subuh lagi dia dah bagi live. Ya, live tentang pengajaran ilmu agama, macam-macam kitab. Ya, petang, kadang malam pun dia ada buat live untuk nyampaikan ilmu dia. Ya, dan pernah kita jemput dia masuk dalam room sebagai tetamu, kita bersoal jawab dengan dia dalam isu-isu agama. Jadi banyak kebaikan dia yang dia lakukan tidak akan terpadam dengan sedikit kesilapan yang telah dilakukan. Bagi saya ada hikmah dia. Untuk Tuhan mengangkat seorang itu menjadi seorang pejuang, ya, untuk menjadi seorang yang lebih kuat. Ya, kadang-kadang Tuhan uji dia dengan ini. Kita Datuk Seri Ibrahim pun, kalau kita lihat sekarang kekuatan dia apa? Kekuatan dia pernah dipenjarakan. Kekuatannya dia pernah diuji. Sebab itu dia menjadi seorang yang kuat. Walaupun orang serang dia daripada zaman dia remaja, ya, sampai zaman dia pelajar, kemudian zaman dia dalam politik, dia sentiasa diserang. Waktu dia dalam pembangkang di luar kerajaan, ya, dalam UMNO, ya, waktu dalam kerajaan dulu pun dia difitnah sehingga dia tercampak keluar daripada UMNO. Selepas itu dia dianiaya, difitnah, dizalimi dan sebagainya. Kemudian dia jadi pembangkang. Dalam pembangkang pun teruk dia kena serang Datuk Seri Ibrahim ini, sehingga kan dia jadi kerajaan, menjadi orang nombor 1 dalam negara. Ya, jadi seorang Perdana Menteri. Yang kalau kata orang ni kalau jadi Perdana Menteri ni, siapa berani usir dia? Siapa berani kacau dia? Dia Perdana Menteri, dia ada kuasa. Kan? Tetapi tidak bagi Datuk Seri Ibrahim. Dia bukan seperti Mahathir Mohamad. Bila dia dapat kuasa, bukan dengan kuasa itu dia nak gunakan kuasa dia itu untuk melenyapkan segala musuh-musuh politik dia. Itu bukan kerja Datuk Seri Ibrahim. Itu kerja Mahathir Mohamad. Ya? Sebab itu bila dia ada kuasa, orang tak takut lagi. Masih lagi fitnah dia. Masih lagi duk mengatakan dia. Masih lagi mempelekeh-lekehkan dia. Ya? Tapi satu saja pesanan Datuk Seri Ibrahim. Kau kata ke aku, pribadi aku, dia boleh maafkan. Ya? Kau katalah pribadi aku, dia boleh maafkan. Bukti banyak dia maafkan orang. Razman Zakaria, apa yang dia tak kata pada Anwar Ibrahim? Mudah Anwar maafkan. Tetapi satu perkara yang dia tidak boleh nak maafkan, kalau kamu merompak, kamu menyakau hak rakyat, kamu menzalimi orang lain, itu Datuk Seri Ibrahim kata dia tidak akan maafkan. Walaupun kamu Tun, walaupun kamu Tan Sri, Datuk ke sebagainya, dia tidak akan maafkan. Kamu kena berdepan dengan hukuman. Ya? Dan kalau bukti kamu bersalah, maka kamu masuk dalam. Itu saja yang Datuk Seri Ibrahim selalu pesan kat kita. Ya? Jadi janganlah kita harap kita rapat macam mana pun, kita kenal macam mana pun, Anwar ini pemimpin parti, jangan kita kata kita boleh melakukan apa saja dan Anwar akan selamatkan kita. Kita kena ingat pesanan dia. Ya, kita kena ingat pesanan dia. Kita sebagai orang yang berjuang untuk buat reform, kita harus mulakan dengan diri kita sendiri. Kalau kita tidak mahu orang melakukan satu kesalahan, kita cuba, ya, halang diri kita daripada melakukan kesalahan. Kalau kita tak mahu orang fitnah kita, kalau orang tak mahu orang fitnah pemimpin kita, kita jangan fitnah pemimpin orang lain. Ya? Sekarang ni tugas kita bukan kita fitnah. Tugas kita sekarang ni banyak hari-hari adalah menjawab fitnah. Ya? Kita buat live selalu ni pun bukan kita nak fitnah pemimpin mereka, tetapi kita menjawab fitnah-fitnah yang dilemparkan kepada pemimpin kita. Fitnah-fitnah yang dilemparkan kepada parti kita. Takkan kita nak berdiam diri. Ya? Walaupun kita bukan orang yang berjawatan dalam parti, walaupun kita bukan orang berjawatan dalam kerajaan, ya, nak menentang puak-puak ini, musuh-musuh ini, ya, yang hari-hari buat fitnah, anda tidak perlu jadi menteri. Anda tak perlu jadi ahli parlimen. Anda tak perlu jadi wakil rakyat. Anda tak perlu jadi pemegang-pemegang jawatan dalam parti. Ya, anda sebagai cukup memadai anda menjadi seorang manusia yang ada iman, yang ada akal, menjadi kewajipan anda untuk menentang segala kemungkaran, untuk melawan segala fitnah. Itu kewajipan kita. Ya, kewajipan kita. Jangan duk kata, oh, kalau ada fitnah, apa sahaja tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada kerajaan ini, ya, kepada PMX khususnya, oh, biarlah menteri yang jawab. Biarlah orang ini jawab. Mereka dah ada jawatan, mereka dah ada gaji, biar mereka jawab. Itu bukan satu cara kita dalam perjuangan ini. Ya, dalam politik, ya, tidak ada erti rehat. Dalam politik bukan kata lepas panen raya kita perlu berehat. Ya, dalam politik ini selagi ada musuh-musuh yang nak menjatuhkan kita, yang nak menjatuhkan kerajaan yang kita angkat, yang kita bina,
Apatah lagi kerajaan ini tidak melakukan apa-apa kesalahan-kesalahan yang besar. Ya, tidak ada sebab mereka nak jatuhkan. Maka menjadi kewajipan kita untuk mempertahankan kerajaan ini. Ya, tak kira apa pun jawatan kamu. Ya, kita tidak ada jawatan pun, menjadi kewajipan kita untuk pertahankan. Apatah lagi kalau kamu pegang jawatan. Kalau kamu menteri, lagi menjadi kewajipan bagi kamu mempertahankan kerajaan kamu. Yang kamu sendiri berada di dalam kabinet. Ini maksud saya. Saya nak ulas juga, sebelum saya nak ulas benda lain, tentang Ustaz Maji ni, kita mendoakan agar beliau diberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan, ya, kesihatan yang baik untuk beliau jalani ya, proses keadilan itu. Dan kita juga mendoakan agar keluarganya ya, diberikan kesabaran, ketabahan dan anggap ini sebagai ujian dalam perjuangan-perjuangannya di masa akan datang. Ya, dan kita yakin Ustaz Wan Ji sudah pun bersedia dari segi mental dan fizikalnya untuk berdepan dengan dugaan-dugaan dan ujian-ujian yang Allah berikan kepada beliau. Ya. Okey. Saya juga nak ulas tentang ucapan Sanusi. Saya duduk di Pahang, saya duduk di Kuantan. Di PRK di Pelangai ini tak jauh saudara. InsyaAllah kalau ada rezeki, ya, kalau ada masa, umur panjang, kesihatan yang baik, insyaAllah saya akan sampai berkampung di Pelangai. Ya, walaupun calon situ adalah calon daripada UMNO Barisan Nasional, ya, tapi dia kawan kita, dia rakan kita. Ya, sekarang ini dia bertanding. Mana tahu akan datang ni parti kita pula bertanding. Sebelum ini di Pulai Amanah bertanding, Patah Harapan. Ya, dan dia bantu kita. Ini kali ini kita kena bantu UMNO Barisan Nasional. Tak peduli siapa calon. Ya, daripada UMNO Barisan Nasional. Selagi dia bawa logo Barisan Nasional yang kini menjadi rakan kita dalam kajian perpaduan, menjadi kewajipan kita untuk menentukan calon UMNO Barisan Nasional itu menang di Pelangai. Sebab apa? Sebab kita tak mahu parti yang mengarut ini, parti yang hari-hari merengek ini, parti yang hari-hari tidak ada kerja lain selain dia bercerita tentang nak jatuhkan kerajaan, selain daripada memburukkan imej pada menteri, ya, orang ini tidak boleh tidak harus kita benarkan menang di negeri Pahang ini. Ya. Baru-baru ini Sanusi datang ke Pelangai. Dalam ceramah dia jauh ya, daripada Al-Usta, daripada Kedah. Daripada Kedah dia datang ke Pelangai. Apa yang dia bawa ke Pelangai? Apa kebaikan daripada Menteri Besar Kedah yang datang ke Pelangai? Apa kebaikan yang dia nak bawa ke Pelangai? Tak ada kebaikan, saudara. Ya, yang dibawa ke Pelangai adalah untuk meracuni ya, rakyat Pahang, khususnya di Dun Pelangai itu, dengan cara dia. Ya, dengan sikap dia, akhlak dia, ditunjukkan kepada rakyat di Pelangai, di Pahang. Ya, dia nak anggap Pahang ini, ya, orang Pelangai ini, ya, boleh diajar atau dididik dengan cara dan akhlak dia. Kemungkinan orang Kedah boleh terima, walaupun tidak semua orang Kedah terima, tapi boleh katakan ada ramai orang Kedah boleh terima cara dia. Tetapi jangan ingat orang Pahang boleh terima cara kamu, wahai Sanusi. Jangan ingat orang Pahang ini ya, boleh bersetuju dengan cara biadab kamu, dengan cara kamu yang tidak berakhlak, dengan sikap kamu yang suka mencarut itu, ya, boleh diterima oleh rakyat di negeri Pahang. Jangan ingat seperti itu. Ya. Di Kedah kemungkinanlah. Ya, di Kedah mungkin kamu rasa orang Kedah suka dengan cara kamu. Kalau di Kedah mungkin orang kata kepala bapa hang itu satu pujian, tetapi kepala bapa hang itu bukan pujian bagi negeri Pahang. Kita kena ingat, negeri Pahang ini ya, adalah Sultan Pahang di mana jadi agung sekarang ini. Ya, jadi agung sekarang ini. Kalau kita tengok Sultan Pahang, bagaimana dia dengan rakyat, bagaimana adab dia dengan rakyat, dia agung. Orang yang pertama dalam negara ini. Ya, orang yang berkuasa dalam negara ini. Tapi kalau kita tengok dalam jelajah Borneo baru ini, bagaimana dia menampingi rakyat, bagaimana dia menyetujui rakyat, bagaimana dia berbahasa dengan rakyat. Ya, sampai Permaisuri Agung sampai menitis air mata menyaksikan rakyat melayani dia. Dan begitu dah juga baginda dan Permaisuri melayani rakyat. Dia agung, dia bukan menteri besar, dia agung, tapi beradab dengan rakyat. Ada adab dia. Bahasa dia pun berbahasa dengan rakyat. Itu agung. Bagaimana seorang menteri besar rasa diri dia besar, ya, bercakap sesuka hati,
mencarut atas pentas, ya, membuat fitnah pada orang lain, mempelekehkan orang lain, dan datang ke negeri Pahang supaya rakyat Pahang terima dia. Saya nak bagi tahu rakyat Pahang, jangan kamu letakkan akal dan fikiran kamu serendah seperti Sanusi. Jangan kamu letakkan akhlak kamu yang sekarang ini dalam keadaan baik jadi serendah-rendah akhlak Sanusi.